أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 17. Surat 17. Berhenti minggu lepasnya, baris yang ketiga daripada atas. Maka wajib ditakwil akan dia. Berhenti tu tengah tu. Maka wajib ditakwil akan dia. Tu jawab daripada kata maka jika didapati. Jadi kita undur balik lah baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas, muka surat 17. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jika didapati di dalam Quran atau hadis barang yang memberi waham ni keliru. Waham menyerupai, yakni menyerupai Allah Ta'ala akan segala yang baharu dan bertempat didapati di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang biwaham bertempat. Dalam ayat Al-Quran ada, dalam hadis Nabi pun ada, pada zahir ayat, pada zahir hadis memberi waham, memberi keliru, bertempat. Maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabihah dan hadis yang mutasyabihah. Jawab pada jika didapati, maka wajib ditakwil akan dia, akan ayat yang mutasyabihah dan hadis yang mutasyabih, supaya lepas daripada syubhah. Sama ada takwil itu dengan jalan ijmal, jalan ringkas, seperti takwil ulama salaf, atau takwil akan dia akan ayat yang mutasyabihah dan hadis yang mutasyabih dengan takwil tafsil, seperti takwil ulama khalaf. Didatangkan contoh, maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu ayat yang memberi waham serupa. Serupa Allah Ta'ala akan segala yang baharu, sebab didatangkan ayat tangan. Hak ayat hadis memberi waham bertempat tidak didatangkan di dalam kitab
Al-Misbahul Munir. Adapun dalam kitab Faridatul Faraid tidak didatangkan ayat yang memberi waham menyerupai Allah akan yang baharu. Sebaliknya didatangkan ayat yang memberi waham Allah bertempat. Didatangkan surah Taha yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula Tuhan yang berrahman istiwa atas aras. Itu ayat waham bertempat. Yadullahi fawqa aidihim. Itu ayat waham serupa Allahnya. Yang baharu ada tangan. Allah Ta'ala pun ada tangan. Ini contoh ayat. Contoh ayat yang mutasyabihah. Jadi terdahulu kita Al-Misbahul Munir, makna bersalahan Allah pada zat dengan zat yang baharu. Zat Allah bukan jirim yang bertempat. Adapun zat makhluk jirim yang bertempat. Malaikah berjirim berjisim, malaikah bertempat. Manusia jin berjirim berjisim, maka manusia jin bertempat. Jisim malaikah, jisim jin, jisim yang latif, jisim yang halus, yang rua, semua tempat boleh pergi. Walaupun tempat tu ada dinding sekalipun. Adapun jirim, jisim kita manusia ni dan juga makhluk yang lain, jirim jisim yang kasih, yang tebal, yang kasar, yang berbentuk macam kita ni. Kalau dinding tu memang tak boleh nak masuk. Itu je beza dia. Tapi makhluk Allah ni berjirim berjisim. Termasuk arash. Makhluk Allah pun berjisim daripada nuraniyun. Berjisim juga. Termasuk arash. Jadi makhluk Allah berjisim bertempat. Di mana kau tempat arash? Di atas daripada langit yang ketujuh. Sebagai umpama bumbung alam. Atas sekali. Arash bukan di langit. Atas daripada langit yang ketujuh. Itu arash. Tapi arash adalah berjisim. Maka dia bertempat. Adapun zat Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Maka tidak bertempat. Ni hak permulaan dalam kitab Al-Misbahul Munir. Maknanya tak boleh dikatakan Allah bertempat di mana-mana tempat. Tak bolehlah Allah bertempat di mana-mana tempat. Sama telah pula Allah bertempat di mana-mana. Tu lagi berat. Allah bertempat pada satu tempat tak boleh kata. Allah bertempat di mana-mana. Rata-riti. Lagilah tak boleh. Faham tak ni? Dua-dua ni bertempat pada satu tempat yang khas. Ada golongan terpesong berpegang. Ada golongan terpesong berpegang. Allah bukan bertempat pada satu tempat yang khas. Tapi Allah bertempat di mana-mana. Dua-dua ni semua salah belaka ni. Dua-dua ni salah belaka. Bertempat di satu tempat yang khas. Bukan akidah Ahlussunnah Jemaah. Allah bertempat di mana-mana. Itu pun bukan akidah Ahlussunnah wal Jemaah. Cuma yang saya pernah tertengoknya, golongan yang berpegang Allah bertempat di satu tempat, iaitu bertempat di atas arash. Mereka tuduh kita ni yang tidak berpegang Allah bertempat atas arash. Mereka menyatakan kita ni berpegang Allah di mana-mana. Dah. Kita tidak berpegang Allah di mana-mana. Dia berpegang Allah bertempat atas arash. Kita berpegang Allah tidak bertempat di atas arash. Maka dikatakan kita berpegang Allah tidak bertempat di atas arash ni. Dikata kita ni
Berpegang Allah di mana-mana, dia kata. Siapa berpegang Allah di mana-mana? Itu akidah yang sama je. Dengan bertempat atas arasy, dengan bertempat di mana-mana, akidah yang sama. Akidah Allah bertempat. Satu tempat yang khas, satu tempat di mana-mana. Faham tak ni? Kita ahli sunnah jemaah tidak berpegang Allah bertempat. Macam mana Allah bertempat di mana-mana? Pelik pula tu. Oh, kalau Allah bertempat di mana-mana, jangan berdoa nak angkat tangan ke atas. Sebab Allah tidak bertempat di arah di langit. Allah bertempat di mana-mana, kamu berdoalah, tangan bergerak. Sebab Allah di mana-mana, dia kata. Ni, minta dengan Allah kan. Ya Allah, sekali belah kanan tangan. Ya Allah, sekali belah depan. Ya Allah, sekali belah kiri. Dan Allah di mana-mana. Dia kata kita gitu. Yang duk diam tangan hadap ke langit itu berpegang Allah bertempat di langit. Dia kata, oleh kerana kamu tidak berpegang Allah di langit, kamu berpegang Allah di mana-mana, maka gerakkanlah tangan kamu pada masa berdoa. Siapa berpegang Allah di mana-mana? Itu bertempatlah panggilnya. Dah apabila letak tangan, kiblat doa tu langit, maka Allah bertempat di langit. Itu kiblat doa di langit. Kiblat solat, Kaabah. Macam mana pula? Bertempat di Kaabah. Bang. Ni karut-karut belaka ni. Lepas tu macam mana kita ni? Orang belah perempuan macam mana? Spekal okey? Spekal okey. Belah luar dengar ke? Dengar? Akak tangan beh tu. Kau nampak dia? Okey. Tapi belah luar tak ada kipas tak? Ke boleh angin asli? Ada tak angin asli? Angin asli sedap lah. Jangan angin capung air sudahlah. Kot luar tu hujan angin capung air. Tengok kebah molek. Sedap duk luar tu. Tiko kebah molek. Boleh angin asli. Opang okey dah tak? Spekal tu mustahaknya. Berpegang Allah bertempat. Itu salah pegangan. Sama ada bertempat di satu tempat yang khas, sama ada berpegang Allah di mana-mana. Itu semua, itu dua pegangan yang terpesong. Dua-dua tu pakai zahir belaka. Sebab satu ayatnya istiwa alal arsy. Istiwa atas arasy. Dia pakai zahir. Istiwa dengan mana Allah duduk, berada di atas arasy. Satu ayat pula, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan ia, Allah Ta'ala, bersama dengan kamu di mana kamu berada. Allah bersama dengan kamu. Jadi, kamu berada di mana? Kamu berada di mana-mana manusia ni. Maka Allah bersama dengan kamu, berarti Allah pun di mana-mana. Dua-dua ni karut belaka. Ada ni. Istiwa atas arasy. Satu golongan berpegang Allah berada di atas arasy. Ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Ma'a, zarah makan. Allah bersama dengan kamu. Kalau zahir kau bertempatlah. Macam kita ni bersama ni. Bertempat. Jadi apabila ayat menyatakan Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada, dia pakai zahir. Allah berada di mana-mana. Salah. Faham tak ni? Sebab pernah ditanya, boleh tak berpegang Allah di mana-mana? Dijawabnya, boleh berpegang Allah di mana-mana. Jangan berpegang Allah duduk atas arah. Pula. Berpegang Allah duduk atas arah, salah. Tapi kalau duduk di mana-mana, betul. Sama je. Duduk atas arah, bertempat. Di mana-mana, bertempat. Bukan di mana-mana tu maksud apa? Di mana-mana.
Maksudnya Tuhan banyak. Dah di mana-mana? Tuhan banyak lah. Macam malaikat lah. Memenuhi langit. Sebahagiannya di bumi. Di mana-mana. Jadi banyak. Tak ada lah orang berpegang. Tuhan banyak. Tuhan satu. Lepas tu, di mana-mana? Tuhan jakit situ, jakit sini. Duduk situ, duduk sini. Pindah ganda. Tu lagi berat tu. Berpegang Allah di atas arah, salah. Betul dah tu salah. Berpegang Allah di mana-mana, tak apa. Sebab tidak menyabitkan tempat bagi Allah. Tidak menyabitkan tempat bagi Allah macam mana? Allah di mana-mana lagi banyak tempat bagi Allah Ta'ala. Mustahil seumpama tu. Dua-dua tu salah belaka. Tapi dituduhnya kita Ahlussunnah Jemaah tidak berpegang Allah bertempat di arah. Dikata kita berpegang Allah berada di mana-mana. Salah. Kita tak pegang seumpama tu. Memang ada orang ceramah gitu. Ada orang ceramah. Allah berada di mana-mana. Dalam jambang je tak ada. Ada orang ngajar gitu. Allah berada di mana-mana. Dalam jambang je tak ada. Dia pelik-pelik itu. Allah duduk atas arah comel. Dia kata memuliakan Allah. Dia kata kamu berpegang Allah di mana-mana. Ya, kita tidak berpegang Allah di mana-mana. Kamu berpegang Allah di mana-mana, kamu telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Allah berada di bumi, dipijak oleh manusia. Maka kamu telah menghina Allah Ta'ala. Dia buat reka ayat. Dia berpegang Allah di atas arah. Baru betul dia kata. Sebab mulia Allah Ta'ala. Di atas arah. Ni kamu berpegang Allah di mana-mana. Mana Allah duduk latar. Allah duduk bumi, maka kamu telah menghina Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala akan dipijak-pijak. Tapi persoalan sekarang ni, kamu ambil mana? Kita Ahlussunnah Jemaah berpegang Allah di mana-mana. Dia pegang salah dah. Dia beranggapan kita ni macam mereka juga berpegang Allah bertempat. Dia banyaklah fahaman-fahaman seumpama ni. Bayangkan dia ada ni apa ceramah ni yang asalnya bukan Islam, dia masuk Islam. Dia boleh kata pula, tanya siapa-siapa pun, tanya orang kafir sekalipun, di mana Tuhan, masing-masing akan tunjuk ke atas. Dia kata orang kafir tunjuk ke atas. Mana orang kafir pun akal dia kata mesti Tuhan duduk di atas. Mesti Tuhan duduk di atas. Tapi kalau kita ajar pada orang kafir Tuhan tidak bertempat, Tuhan duduk di mana-mana, akhirnya orang kafir tak percaya ke Tuhan. Sebab orang kafir nak Tuhan mesti duduk di atas. Dia kata gitu. Dia ambil otak orang kafir. Yang dia asalnya bukan Islam. Dia masuk Islam. Tapi pahaman tu ada lagi di akidah dia. Pahaman pada masa kafir dulu. Tuhan mesti duduk di atas. Tanya orang kafir mana pun Tuhan duduk di atas. Itu norma manusia dia kata. Dia dan kitab kita ni hanya pergi kepada Yadullah. Mana Mawiham menyerupai. Hak bertempat ni. Dia dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat. Kita fokus dulu kepada hak ayat yang Mawiham bertempat. Ayat hadis. Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Nak baca surah Al-Hadid keempat ni kena cermat sikitlah. Sebab kita duduk semua-semuanya surah sejadah. Surah sejadah lah kitanya. Surah sejadah Allahul ladzi. Surah Al-Hadid keempat huwal ladzi. Huwa ia kembali pada Allah lah. Tapi dalam surah sejadah ni Allahul ladzi. Surah Al-Hadid keempat ni huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. So sejadah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Ada beza sikit. Dalam surah Al-Hadid tak ada wama bainahuma. Dalam surah sejadah ada wama
bainahuma. Huwallazi Allahul ladzi. Ini sejadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma sa'ala al-'arsy. Itu sejadah. Al-Hadid huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma sa'ala al-'arsy. Itu di awal ayat. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kita nak ambil awal ayat dengan hujung ayat. Awal ayat summa stawa 'alal 'arsy. Di hujung ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tengok. Di awal ayat summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian istiwa ia Allah atas arasy. Kemudian di hujung ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala menghimpunkan antara istiwa atas arasy dan antara wahwa ma'akum aynama kuntum. Himpun dulu. Kalau pakai zohir macam golongan terpesong tadi. Istiwa atas arasy dipakai istiwa dengan makna duduk bertempat. Kalau pakai zohir pula, Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Maknanya Allah berada di bumi. Sebab kamu semua berada di bumi. Kalau pakai zahir gitu, jadi tanakut. Jadi berlawanan. Ayat Al-Quran mustahil berlawanan. Ayat Al-Quran mustahil berlawanan. Maka di sinilah menjadi dalil bahawa tak dapat tidak wajib kena takwil. Tak boleh pakai zahir. Kalau pakai zahir, istiwa atas arah, Allah berada di atas arah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau pakai zahir, berada di bumi. Tak ada berlawan ayat tu. Kalau tak takwil. Kalau pakai zahir. Ni wajib takwil ni. Tak boleh pakai zahir. Apabila didatangkan surah ayat keempat, kalau pakai zahir, maka ayat Quran berlawanan, maka wajib takwil. Ayat Quran mustahil berlawanan. Ada orang putar pula. Putar macam mana? Dia kata, kita ni berpegang Allah, ayat Al-Quran jadi berlawanan. Tak ada. Mustahil. Mustahil ada orang berpegang ayat Quran berlawanan. Kalau pakai zahir, barulah berlawanan. Kalau fadu takdir, maka tak ada orang berpegang Quran berlawanan. Lepas tu macam mana? Wajib kena takwil. Situ. Kalau bukan berpegang Quran berlawanan, maka dituduh berpegang Quran berlawanan. Kata pelik. Macam beginilah. Kalau tanya. Dah kalau Allah duduk atas arasy, sebelum ada arah Allah berada di mana? Dia duduk tanya tempat bagi Allah. Kita tak tanya. Kalau. Macam ginilah. Ni tak ada lah. Kalau. Bila berpegang Tuhan baharu. Kalau Tuhan baharu, siapa yang menjadikan Tuhan? Kalau ni fadu takdir, tak ada nak tanya soalan tu. Kalau berpegang Tuhan baharu, siapa menjadikan Tuhan? Jadi tanya siapa buat Tuhan? Dok, kalau kamu pegang Allah, Tuhan tu baharu. Kalau berpegang Tuhan baharu, siapa yang menjadikan Tuhan? Tapi kita orang beriman, berpegang Allah qadim. Samalah juga. Kalau berpegang Allah berada atas arasy, arah tu baharu. Sebelum arah, Allah berada di mana? Bukan nak tanya ni. Kalau kamu berpegang begitu. Sama juga dengan surah ayat keempat. Kalau kamu pakai zahir, ayat Quran jadi berlawanan. Kalau kamu pakai zahir.
kita takkan pakai zahir. Sebab apa? Berlawanan ayat Quran mustahil. Kalau pakai zahir tadilah. Istiwa atas arah. Oh, Tuhan ada atas arah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ya Allah bersama dengan kamu. Di mana kamu berada. Kalau pakai zahir. Jadi berlawanan. Kalau pakai zahir. Kita tak pakai zahir. Dan kita berpegang ayat Quran. Mustahil berlawanan. Maka ayat menjadi dalil bahawa wajib kena takwil. Sama ada khalaf, sama ada salaf ataupun khalaf. Salaf, istiwa nah. Berarti setakat tu je. Imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin. Pelalu ayat Quran sebagaimana Allah firman. Tak ada nak bagaimana, nak menyerupakan, tak ada nak menghampakan ayat Quran. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia cakap tu? Pelalukan sebagaimana Quran kata, summastawa 'alan arsh, berpegang Allah istiwa atas arah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, berpegang Allah bersama kamu di mana kamu berada. Berarti setakat tu saja. Pada ni. Tapi takwil dengan bahawa zahir ayat mustahil sama sekali. Serah makna kepada Allah Ta'ala. Jangan khalaf, istiwa, Allah menguasai memiliki arash. Allah bersama dengan kamu dengan makna Allah mengetahui dengan mana Allah yang mengadakan. Dengan Allah bersama kamu biqudratihi wa sultanihi wa ilmihi. Allah mengetahui. Itu jalanan ulama khalaf. Letak makna yang selayaknya. Kalau pakai zahir, barulah berlawan ayat Quran. Kalau pakai zahir, tidak ada orang pakai zahir. Tak ada. Ini contoh ayat. Di awal ayat, di akhir ayat. Sama betul ayat-ayat Quran yang lain. Ayat Quran yang lain, banyak lagi lah. Kalau Allah bersama, dalam Quran banyaklah Allah bersamanya dalam Quran. Tapi surah adik ayat keempat tu lah. Allah bersama macam Nabi SAW dengan Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu tu. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata oleh Nabi SAW bagi sahabatnya. Tu siapa dia? Hak ni khabar yang mutawatir, ijma' sahabat dan Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Tu. Khabar yang mutawatir, ijma' sahabat dalam ayat ni ketika bersembunyi di gusur adalah Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Bakar sebagai sahabat dalil ayat Quran. Sesiapa yang engkar Sayyidina Bakar sebagai sahabat, kafir lalu dah. Engkar Sayyidina Umar sebagai sahabat itu dosa besar, tapi tak hukum kafir. Engkar Sayyidina Bakar sebagai sahabat, kafir lalu dah. Sebab apa? Quran sebut iz yaqulu li sahibihi. Iz yaqulu li sahibihi, ketika berkata Nabi sallallahu bagi sahabatnya. Siapa dia? Sayyidina Bakar. Itu engkar Sayyidina Bakar sebagai sahabat kafir. Dia kata Sayyidina Umar bukan sahabat, itu dosa besar. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak hukum kafir. Nabi kata, jangan kamu bimbang duk cerita. Kerana Allah Ta'ala bersama dengan kami. Bersama. Dalam gusur juga Allah Ta'alanya. Kalau pakai zahir. Bersama. Kalau jalan salah, serah makna kepada Allah. Baca ayat, baca setakat tu saja. Apa makna bersama? Serah kepada Allah. Bersama dengan mana Allah mengetahui, Allah menolong, Allah melindungi. Atau ambil ayat lain. Atau ambil ayat lain. Memang Allah mengetahui, Allah melindungi Nabi SAW. Allah menolong Nabi SAW. Ambil ayat lain. Terus ambil ayat tu. Ayat tu serah kepada Allah. Apa makna Allah bersama? Jalan salah, Allah bersama, Allah mengetahui, Allah menolong, Allah melindungi. Ada ni. Itu jalan khalaf. Tapi nak ceritanya, Allah bersama ni banyaklah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Wa annallaha ma'al mu'minin.
Allah bersama dengan orang mukmin. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Faham tak ni? Allah bersama banyak dalam ayat Quran. Jadi kalau kata Allah bertempat istiwa atas arah 7 kali, Allah bersama lagi banyak kali. Sebab ada sampai peringkat Allah istiwa atas arah 7 kali. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hanya sekali. Kata apa maksud? Apa maksud? Istiwa atas arah 7 kali. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara, yang serupa dengannya dengan Allah. Satu ayat je. Jadi maknanya kena pegang Allah serupa dengan makhluk lah. Allah bertempat sebab 7 kali. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak serupa. Sekali je. Kita tak tanding 7 kali dengan sekali. Kita tak tanding, itu ayat Quran. Tak tanding. Dia tanding, dia letak istiwa atas arah 7 kali. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, sekali je Allah ayat sebut Allah tak serupa dengan sesuatu pun. Ayat sekali je. Allah duduk atas arah 7 kali. Maksud dia gitu lah. Dah serupa. Dah 7 kali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali. Kata apa maksud dia gitu? Sekali ke 7 kali ke? Itu ayat Al-Quran. Sama dengan Allah bersama. Berapa puluh kali Allah bersama? Tu boleh tanyalah. Boleh tanya orang Al-Quran. Al-Quran dia boleh jawab. Kalau tanya, Allah bersama dalam Al-Quran ni, berapa kali ayat Quran? Orang Quran boleh tahu. Dia tahu. Dia bukan dibilang lah. Mungkin ada dalam kitab-kitab tu. Wallahualam lah. Sebab kadang-kadang saya tanya kau. Dia boleh beritahu. Berapa kali? Dia boleh beritahu. Dia bukan bilang. Tapi mungkin dalam kitab-kitab dijumpalah. Sebab orang dulu-dulu bilang sungguh. Orang dulu bilang. Tafsir Jalalain. Dia bilang. Tafsir Jalalain dengan ayat Quran. Ulama Yaman bilang. Sebab tafsir Jalalain ni boleh pegang tak kalau tak ada semayang. Dia bilang tafsir, ayat tafsir dengan ayat Quran. Dia bilang. Dia kata lebih sikit je. Ayat tafsir. Lebih sikit je. Jadi bimbanglah, takut ayat tafsir tu tak ada dalam cetakan ke contohnya. Sama banyak Quran dengan tafsir. Maka seeloknya tafsir Jalalain jangan pegang tanpa sembahyang. Sebab ulama Yaman bilang dah, tak banyak mana lebih ayat tafsir Jalalain daripada ayat Al-Quranul Karim. Bilang. Apa ni? Sekarang mudah bilang dah. Dia boleh suruh komputer bilang kan? Dah kata boleh. Bukan boleh suruh komputer bilang. Tak boleh. Kan komputer boleh bilang kan? Mana cuba boleh tanya lah tu. Dalam Quran, Allah bersama tu banyak mana? Tak kira banyak mana sekalipun. Hak pegang tetap dah. Ayat muhkamah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hak tetap dah pegang. Sama dengan surah Asy-Syura. Ayat yang ke-11. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Atau ayat muhkamah. Tidak ada sesuatu yang tidak ada seumpama Allah sesuatu pun. Syai'un isim nakirah. Pada halaman nafi beri faedah umum. Tiada satu perkara pun yang seumpama Allah Subhanahu wa taala. Atau laisa kami syai'. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan yang kamu jadikan bagi Allah sebanding, serupa. Jangan. Ayat yang muhkamah. Tapi macam dengan ayat yang mutasyabihah. Yang memberi waham. Menyerupai dan memberi waham Allah bertempat. Tu balik pada jalanan salaf. Balik pada jalanan khalaf. Tapi ayat yang kesama dengan tempat
bukan satu ayat, bukan hanya ayat istiwa atas arah, ayat-ayat Quran yang lain memberi kesamaran Allah bertempat. Surah Al-An'am ayat ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan ia Allah di langit dan ia Allah pada langit dan pada bumi. Tengok ayat. Surah Al-An'am ayat yang ketiga. Kemudian biasa timbul hadis jariah. Timbul hadis jariah. Apa semua tu? Dia hadis jariah ni, dia banyak persoalan ulama lah status hadis tu. Hadis muttari apa semua tu lah. Hadis jariah tu. Hadis tu hadis sahih Muslim. Hadis jariah tu tapi dia bahas panjang. Hadis jariah tu. Hadis tu muttari hadis tu. Dia kalau hadis jariah tu sebab hadis tu ada yang meriwayatkan Nabi bertanya, Ainallah? Jariah jawab, Allah fis sama. Allah pada langit. Ada riwayat menceritakan Ainallah. Jariah tidak menjawab. Jariah isyarat kepada langit. Tidak menjawab. Ada riwayat mengatakan hak Nabi tanyanya, Mar Rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Jariah menjawab, Allahu Rabbi. Jadi banyak riwayat yang lafaznya berbeza. Tetapi hak hadis jariah ni kita ambil ayat Quran lah. Ambil ayat Quran yang sama makna dengan hadis jariah, Allah di langit. Ambil Quran lah. Hadis jariah, ulama berbeza pandangan. Hak hadis itu tak apalah, dengan makna yang sama. Dengan makna zahir Allah di langit. Dengan makna zahir Allah di langit. Hak tadi surah An-An'am ayat ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan ia Allah pada langit dan pada bumi. Pada langit lagi, pada bumi lagi. Tu jelas dah. Kalau pakai zahir kau nak pergi ikut mana? Tak apalah, ambil hak langit saja. Ambil hak langit saja. Kalau hadis jariah, tadilah timbul persoalan. Tapi dengan makna yang sama dengan hadis jariah. Zahirnya Allah di langit. Dalam surah Mulk tu lah. Kalau baca surah Mulk. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ardu. Surah Mulki lah tau. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa iza hiya tamur tu. Adakah kamu merasa aman akan man fis sama? Man tu Allah Ta'ala lah. Pada langit. Tu pada langit. Sama dengan makna zahir hadis jariah. Pada langit. Tu ayat yang memberi waham bertempat. Tapi bukan hanya pada langit. Itu pada langit. Istiwa atas arah bukan pada langit. Atas daripada langit yang ketujuh. Itu lain pula. Istiwa atas arah. Hak tadi pula, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ia Allah pada langit dan pada bumi. Hak ayat pula, ayat beri kesemarang Allah duduk di bumi pula. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang oleh Tuhan engkau ya Muhammad. Tuhan datang. Apa tu? Tuhan datang tu di langit. Bukan di bumi. Ada ni. Ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat wa huwa aqrabu minkum min hablil warid. Allah Ta'ala hampir daripada kamu, daripada orang merih. Hampir. Kalau kita di bumi bukan di langit kalau pakai zahir. Tapi cukup dengan surah Al-Hadid tadilah ayat keempat tadi. Zahir di pembahasan ayat di langit. Di hujung ayat di bumi. Maka wajib kena takwil. Dia ambil pula hadis Muslim tu. Hadis nuzul. Ambil hadis nuzul. Yang zilu Rabbuna kulla laylatin. Yang zilu Rabbuna kulla laylatin ila
sama'id dunya tu. Hina yabqa sulusul lailil akhir tu. Wa yaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah. Wa man yastaghfiruni faghfiralah. Ayat hadis tu. Hadis tu hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Yang zilu Rabbuna. Yang zilu Rabbuna. Nazala yang zilu. Turun. Kalau baca dengan yunzilu. Dengan fi'il mudhari' bina if'al. Dia tak jadi mutasyabih dah. Nazala yang zilu. Tu fi'il lazim. Turun. Asal makna. Turun. Itu kesamaran. Kalau yunzilu Rabbuna, menurung oleh Tuhan kami. Tuhan yang buat turun. Itu bukan hadis mutasyabih. Kalau fi'il mudhari' bina if'al, itu tidak mutasyabih lah. Menurung oleh Tuhan kami. Tuhan yang menurunkan, bukan Tuhan turun. Tapi kalau baca dengan fi'il lazim, nazala yang zilu Rabbuna, turun oleh Tuhan kami. Tiap-tiap malam kepada langit dunia, langit yang pertama, ketika baki 1/3 malam yang akhir, Tuhan pun buat tawaran. Ni kata Tuhan duduk di arah sebab Tuhan turun. Turun tu makna gerak. Sebab turun ni, nuzul ni asal makna gerak, berpindah daripada atas ke bawah. Macam ayat tadi, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi ayat tu sebut maji, gerak, berpindah daripada jauh pada dekat. Itu mustahil belaka tu. Tak ada yang tunjuk terang-terang. Allah duduk di arah. Allah pun turun kepada langit yang pertama. Allah pun seru kepada manusia di bumi. Ditunjuk tu Allah di arah. Turun kepada langit yang pertama. Ditunjuk ke tangan dia. Macam ni. Allah di arah. Dia berpegang Allah bertempat. Sebab apa Allah di arah? Sebab hadis nuzul ni. Hadis Muslim ni. Allah turun mesti duduk di arah. Kalau Allah tidak bertempat di arah, Allah nak turun macam mana? Dia pun tunjuk Allah di arah. Atas langit yang ketujuh. Lepas tu langit yang ketujuh. Langit yang pertama. Daripada arah atas langit ketujuh. Allah pun turun ke langit yang pertama. Ditunjuk dengan tangan dia. Allah berpindah. Bergerak daripada atas ke bawah. Ni karut-marut belaka. Maka timbullah pula 1/4 malam bila? Maka orang ni diputar pula. Jadi duk tanya kerjaan Tuhan. Allah turunlah macam mana pun. Walaupun 1/3 malam tu 24 jam pun. Sebab bumi ni bulat. Allah turunlah, jangan duk tanya kerjaan Allah Ta'ala. Kerjaan Allah Ta'ala ni kalau perkara mustahil tidak berkait dengan kerjaan Allah Ta'ala. Ada ni. Allah nak bergerak, Allah bergerak lah. Allah nak turun naik, Allah turun naik lah. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Perkara mustahil tak berkait dengan kerjaan Allah Ta'ala. Jadi bila dipersoalkan 1/3 malam tu sepanjang masa, maka dia pun pusing. Seolah kita ni nak soal kerjaan Tuhan. Tuhan kuasalah nak turun masa mana pun. Walaupun 1/3 malam tu 24 jam pun. Jadi dia pusing kot tu pula. Ni bahaya ni. Hadis nuzul. Jadi itu dalil dia kata Allah bertempat. Dia pakai zuhir terus. Dia pakai zuhir terus. Ahli sunnah jemaah tak pakai zuhir seumpama tu. Kalau jalanan salat, istiwa atas arah, berhenti setakat tu. Berpegang dengan Al-Quran, beriman dengan ayat Al-Quran, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis nuzul. Beriman dengan Allah Ta'ala nuzul. Beriman dengan Allah Ta'ala nuzul. Lepas tu nuzul, serah. Turun. Serah makna kepada Allah. Bukan turun, berpindah atas ke bawah. Itu mustahil bagi Allah. Itu adalah makhluk yang seumpama tu. Tu malaikah gitu. Turun naik. Tapi beriman ada Allah istiwa atas arah. Tu wajib beriman ayat Quran.
Hadis nuzul, beriman dengan hadis nuzul. Lepas tu turun, serah makna kepada Allah. Jangan salah, wajib takwil. Jangan pegang sebagai zahir. Turun ni kalau faham kok bahasa kita. Kalau turun malaikat, turun kita faham. Turun Allah Ta'ala tidak sebenarnya turun malaikat. Kalau malaikat turun, malaikat berpindah dari tempat tinggi pada tempat rendah. Itu turun malaikat. Turun Allah Ta'ala dalam salah, serah makna kepada Allah. Jangan duk bahas-bahas itu. Dia salah dengan khalah, tidak akan berlawanan. Sebab kedua-duanya jalan nak diserah jemaah. Yang timbul berlawanan sekarang ni bukan salah dengan khalah. Timbul sekarang ni golongan yang terpesong, yang mengaku mereka salah. Mereka pakai zahir ayat mentah-mentah. Kemudian barulah serah kepada Allah. Allah nak duduk atas arah, duduk macam mana. Allah nak turun, Allah turunlah berpindah atas ke bawah. Turun tu serah pada Allah. Ada nak serah kemudian. Itu bukan jalan salah. Itu timbul pertikaian. Kalau salah yang sebenar, tak akan timbul pertikaian. Sebab dalam kitab-kitab Tauhid Ulama Khalah, ni dalam kitab Al-Misbah Rumuni, kitab kecil, kitab Faridah, kitab kecil, didatangkan i'tiqad salahnya macam mana. Tolak salah, tolak macam mana. Bercanggah dengan salah, bercanggah macam mana. Ahli sunnah jemaah kedua-duanya. Hak bercanggahnya, hak golongan mengaku salah. Sebab itulah pada masa kita lebih sesuai jalanan khalah, didatangkan makna selayaknya. Sebab akhirnya kalau tak datang makna selayaknya, orang hak bidang agama pun dia pakai zahir ayat. Tapi masalah zahir ayat ni pula, zahir ayat dia ambil hak istiwa je. Allah di langit, Allah di bumi, nak letak di mana? Allah bersama, nak letak di mana? Allah hampir, nak letak di mana? Dia ambil istiwa saja. Dia letak makna Allah duduk. Yang parahnya, kalau tidak berpegang Allah duduk atas arah, tidak beriman dengan ayat Quran. Jangan main gitu. Tidak beriman dengan Quran. Ni kafirlah duduk. Kalau tidak berpegang Allah duduk atas arah, tidak beriman dengan Quran. Tidak beriman Quran ni. Kata ayat mana pula bahasa Melayu duduk? Ayat mana? Ayat bukan kata duduk. Ayat kata istiwa. Tidak beriman dengan istiwa pun jadi kafir. Tapi istiwa makna apa? Salah serah makna kepada Allah. Khalah letak makna yang selayaknya. Itu je. Tapi dia pusing. Ayat Quran sebut istiwa. Okey? Wajib iman ni. Kalau tidak beriman Allah duduk atas arah, dia lagi dah. Allah duduk dah. Mula tadi sebut istiwa. Itu ayat Quran. Dia pun letak makna dia. Allah duduk. Kalau tak beriman Allah duduk, tidak beriman Allah istiwa. Kata karuk gitu. Tidak beriman Allah duduk atas arah. Tidak beriman Allah duduk atas arah. Tidak beriman Allah istiwa. Tidak beriman Allah istiwa. Tak ayat Quran. Mana boleh tak beriman? Ada. Kamu tak beriman Allah duduk. Duduk tidak beriman sebab itu salah. Itu bukan jalan salah. Jalan salah gitu. Apa tak ni? Dia pusing, dia pusing. Lepas tu dia ambil lah akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Hanafi. Tak payah ambil banyak-banyak gitu. Ambil akidah salaf. Termasuk akidah Imam Syafi'i, termasuk akidah Imam Hanafi, Maliki, Hanbali. Tak payah bilang dah tu. Ni kadang-kadang ni. Kamu pekoh ambil Imam Syafi'i. Tauhid kamu ambil Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu pekoh dia ikut Imam Syafi'i. Pada ni, Imam Asy'ari pekoh dia bermazhab Syafi'i. Kenapa kamu pekoh Imam Syafi'i? Tauhid kamu tak ambil Imam Syafi'i. Kenapa pula? Tauhid Imam Syafi'i tauhid salah. Kenapa tak ambilnya? Tak ada orang tak ambil, tak ada orang tolak. Ada ni. Kita sebenarnya bukan pekoh Imam Syafi'i pun. Kita pekoh Imam Nawawi, pekoh Ibnu Hajar, pekoh Syekh Ramli. Pekoh Imam Syafi'i itu tak ngaji pun. Waktu orang kata kita ni bukan bermazhab Syafi'i. Kita bermazhab Asy-Syafi'iyah. Bukan bermazhab Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'iyah.
Mana apa tu? Kita ambil fiqh Syafi'i mengikut huraian Asy-Syafi'iyah. Fiqh Syafi'i lah. Sama juga dengan tauhid khalas. Tauhid khalas ni dia silsilah sampai ke salaf. Tapi nak sebutnya, tak usah sebutlah akidah Imam Syafi'i, akidah salaf. Akidah salaf memanglah istiwa atas arah. Memang Allah fis sama'. Itu bukan akidah salah. Akidah orang beriman. Itu ayat Quran. Memang berpegang Allah istiwa atas arash. Berpegang Allah fis sama'. Allah fil ard. Berpeganglah ke? Allah bersama berpeganglah ke? Tapi dia ambil hak ayat hak Imam Syafi'i. Ayat hak akidah Imam Hanafi. Terjemahan dia tu. Allah duduk atas arah. Allah berada atas arah. Terjemahan dia, ini akidah Imam Syafi'i. Allah berada di atas arah. Dah. Akidah Imam Syafi'i, akidah Al-Quran. Istiwa atas arash. Apa makna istiwa? Serah makna pada Allah. Itu simple saja. Jalanan ulama salaf yang sebenar. Hak timbul sekarang ni, bukan salaf. Mengaku salaf. Hak tu jadi bertelingkuh dengan khalaf. Kalau salah yang sebenar, tidak ada khalaf yang akan bertelingkuh. Kalau salaf yang sebenar, tidak ada khalaf yang bertelingkuh. Tidak ada. Tapi hak ni timbul bertelingkuh kerana bukan salah yang sebenar. Hak ni golongan yang terpesong. Di ayat-ayat kalau nak berkait dengan tempat lah. Ayat-ayat tempat macam contohnya surah Mujadalah ayat yang ke-7. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum ainama kanu. Tidak adalah daripada bisikan 3 orang melainkan ia Allah yang keempat. Dan tidak ada berbisik 5 orang melainkan Allah yang keenam. Tidak ada yang kurang daripada 6 orang, daripada 5 orang, dan tidak ada yang kurang daripada lebih melainkan ia ya Allah bersama dengan mereka di mana mereka berada. Bisik ke mana-mana pun Allah bersama. Macam mana? Ayat pula. Tapi ni ayat ni kita sama-sama sebut dah. Baitullah, Baitullah. Ada ni? Baitullah tu sebut. Baitullah tu rumah Allah tu. Tapi kenapa kita tak banyak bahas? Sebab tak timbul waham. Tak. Bukan sebut Baitullah. Baitun min buyutillah. Rumah Allah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Kalau Kaabah tu Baitullah mulut kita. Rumah Allah. Kenapa dia tak bahas? Sebab tak ada waham. Tak ada timbul keliru. Katakan Allah bertempat dalam Kaabah yang sempit. Kalau arah munasabah dia kata sebab arah besar. Arah besar. Dah arah besar, Allah dah tak arah. Lah Allah tak arah, sedang molek dah. Zat Allah dengan arah. Mana besar pula zat Allah dengan zat arah. Jadi bahas panjang. Soal tu bukan soal ni. Kalau kamu berpegang seumpama tu. Kalau tu nah. Kalau Tuhan baharu. Siapa yang mengadakan Tuhan? Kalau ada Tuhan selain Allah, nescaya binasa kamu. Kalau. Tapi tak ada. Jadi hak Baitullah Kaabah ni jadi tak timbul. Jadi orang tak bahas lah. Hak dalam Quran, antahira baita lit-taifina wal akifina waruk'is sujud tu. Bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS baiti akan rumah aku. Antahira baiti, bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam akan rumah aku lil akifin, bagi orang yang nak iktikaf, lit taifin, bagi orang yang nak tawaf,
wal akifin, bagi orang nak iktikaf, antahira baiti, membersih keduanya akan rumah aku. Maka baitullah, rumah Allah. Tapi awak tak faham mana lah, sebab tak timbul waham di situ. Kenapa? Kerana baitullah kecil. Kan? Masjid pun baitullah, baitullah kita sebut masjid. Rumah Allah. Datang rumah Allah. Tak ada apa bahas situ. Sebab apa? Tak ada timbul waham. Ketimbul waham. Kampung tu ada rumah Allah. Kampung sebelah ada rumah Allah. Dan Allah ada rumah mana? Jadi tak timbul waham. Sebab apa? I'tiqad kita Allah tidak bertempat. Sebutlah situ rumah Allah, tu rumah Allah, kampung tu rumah Allah, kampung tu rumah Allah. Sebut banyak mana pun. Apa kita dah bahas? Tak payah. Sebab tak timbul waham. Pegang kita, Allah tidak bertempat. Sebab masjid kecil berkali. Kalau arah kena bahas. Tu timbul tu. Dia atas arah sebab arah makhluk yang paling besar. Ada banyak lagi dah ayat-ayat Quran yang ke semanga tempat. Macam kata Nabi Ibrahim salam, wa qala inni zahibun ila rabbi. Kata Ibrahim, sesungguhnya aku ni nak pergi pada Tuhan aku. Selepas daripada selamat dibakar oleh Namrud tu. Nabi Ibrahim pun berhijrah, berpindah kepada Tuhan aku. Nabi Ibrahim berpindah ke mana? Ke Palestin. Jadi Tuhan aku duduk di Palestin ke? Tu kalau pakai Zahir. Pada ni. Jadi mudah saja. Istiwa ke, Allah di langit, di bumi ke, Allah bersama ke, Allah hampir ke. Mudah sahaja. Serah makna kepada Allah, jalanan khalaq salaf. Datang makna selayaknya, jalanan khalaq. Tu sahaja. Pegangan kitanya, macam sebut minggu lepas, pegangan kitanya, sebagaimana Allah sedia kala. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Hadis Bukhari. Ada Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu serta dengan Allah. Jadi maknanya, sedia kala Allah tidak bertempat. Sebab sesuatu sebenarnya tidak ada. Maka Allah tidak bertempat sedia kala. Allah kekal selama-lamanya dengan zat dan sifat Allah. Allah tidak akan berubah, tidak terkesan Allah dengan makhluk termasuk arash yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je. Mari lintasan di hati macam mana pun, kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafih. Apa-apa perkara yang terlintas di kepala otak engkau, Allah menyalahi. Itu kata-kata yang warid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Nabi kata dah, fikir kejadian, jangan fikir zat Allah Taala. Dak fikir, tapi mari lintasan. Hak lintasan di kepala otak kita, Allah menyalahi. Sebab apa? Sebab yang terlintas di kepala otak kita semuanya gambaran makhluk. Hak di kepala otak kita kan? Apa yang ada? Hak kita melihatlah. Kita melihat apa? Kita nak makhluk kan? Ada di kepala otak kita makhluk lah. Di langit, di bumi, di atas, di bawah, gerak diam, berpindah-pindah. Tu gambaran makhluk. Dekat, jauh, gambaran makhluk. Hak dalam kepala otak kita ni, gambaran makhluk belaka. Pegangan kitanya, Allah menyalahi. Fikir dah, mai lintasan. Allah menyalahi. Kita sujud lama-lama ni. Di tengah malam pula. Tak ada orang pula masa kita sujud lama-lama tu. Dia mari nitah. Mari nitah macam Allah mari dekat gitu. Dia mari nitah lah. Macam, yalah, kita mohon apa-apa kan. Maka orang tu pun mari dekat kita. Pujuk kita macam gitu. Kalau kita dengar orang, gitulah. Sujud lama, dia mari ya. Dia mari litah. Tolok. Tak lari juga. Akhirnya, bangun duduk congok. Jadi dia sujud. Sebab apa? Dah. Akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa fasajid. Nabi kata. Hak tu sehampir-hampir. Hamba dengan Tuhan masa sujud. Bukan masa berdiri. Masa sujud. Mari dalam litah. Allah menyalahi. Ada ni. Allah turun ke, Allah datang ke, apa yang ditanya kepala otak kita, Allah menyalahi. Turun tadi hadis nuzul. Maji waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang oleh Tuhan kau ya Muhammad. Datang oleh malaikat. Kata malaikat ni berbaris-baris malaikat.
Datang malaikat, kita maklumlah. Sebab malaikat gerak diam. Datang oleh Tuhan engkau. Majid. Majid ni berpindah daripada jauh ke dekat. Nuzul berpindah daripada atas ke bawah. Gerak diam. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah surah makna. Datang. Turun. Berhenti setakat tu. Tapi kita orang kemudian dia banyak mari pelik-pelik. Maka jalanan ulama khalah datang makna yang selayaknya. Gitu je lah. Itu salah yang sebenar dan khalah kedua-duanya ahli sunnah wal jamaah. Tetapi jalanan yang rajah yang kuat dalil adalah jalanan ulama salah. Itu akidah Imam Syafi'i lah. Yalah, akidah Imam Syafi'i lah. Imam Hanafi ke, Imam Maliki ke, Imam Ahmad bin Hanbal ke. Imam ulama salah. Itu akidah dia. Mana tak sebut Imam Syafi'i? Sebab dia ada bab akidah. Hak Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni bab fiqh berbeza pandangan. Bab akidah di 3 kurun yang pertama, tu tak bahas dah. Ada ni. Salah ahli sunnah jemaah, khalah ahli sunnah jemaah, tapi sesuai dengan khalah pada masa kita sekarang. Sebab apa? Dia mari macam-macam. Orang yang aliran agama pun dia pusing macam-macam. Orang awam jadi pening. Kemudian mengaku pula mereka salah. Atau fitnah yang paling besar. Salah yang sebenar, itulah pegangan ahli sunnah jemaah. Pandangan yang rajih, yang kuat dalil. Itu hak ayat, hadis yang wiwaham bertempat. Dalam kitab kita ni hanya mendatangkan mewiwaham, menyubai, didatangkan ayat. Maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fauqa aidihim. Dia tak ada terjemahan. Berkata salah pada tafsirkan yadu itu begini. Bermula yadu Allah atas segala tangan mereka itu. Bukanlah lafaz yadu itu dengan makna tangan. Kerana jikalau yadu dengan makna tangan. Tangan anggota. Yadu tidak tafsirkan dengan tangan anggota. Tangan hak hakiki itulah. Adapun duk terjemah tangan Allah tu, kadang-kadang dalam kitab Jawi pun sebut tangan Allah, itu hanya balik bahasa. Yadu kepada tangan. Tapi bukan yadu dengan tangan hak jarihah anggota tu. Sebab tu kadang-kadang kitabnya tak sebut pun tangan. Tapi kalau sebut tangan pun bukan dengan mana tangan yang kita maklum tu. Kalau yadu dengan tangan kita maklum, itu kan mutasyabihat. Dah tak kesamaran dah. Itulah Allah ada tangan. Tapi tangan selayuknya dia kata. Maknanya Allah ni ada anggota juga. Tapi yang selayuknya. Kalau beranggota, itu berjisim, berjirim. Itu mustahil. Tapi dalam kitab kita datangkan hak ayat Al-Quran yang wiwaham menyerupai Allah dengan yang baharu. Maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fauqa aidihim. Kemudian hak terdahulu tu takwil dengan jalan ijmal, salah. Takwil dengan jalan tafsir, khalah kita akan hurah baliklah. Tapi kita berhenti di maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fauqa aidihim. Jadi untuk minggu ni saya datangkan ayat hadis yang mewaham Allah Ta'ala tu bertempat di aras, di langit, di bumi. Seperti di mana-mana, lalu pada Zohir. Zohir tidak dikendaki di sini, salaf ataupun khalaf. Berpegang sebagaimana Allah sedia kala tidak bertempat. Allah kekal tidak bertempat di mana-mana tempat sekalipun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.